Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para penonton. Terima kasih diucapkan kepada para penonton kerana sudi menyertai segmen ceramah komuniti kita pada hari ini. Saya Zarifah binti Hussein selaku moderator untuk segmen pagi ini. Alhamdulillah, kita bersyukur ke Hadrat Ilahi kerana dengan izin dan limpah kurnianya, kita dapat bersama-sama mendengar ceramah yang akan disampaikan oleh Encik Josu Ting Siahing sebentar lagi. Jadi Encik Josu merupakan kaunselor Pejabat Pendidikan Daerah Meradong. Tanpa membuang masa, saya akan memberi ruang kepada Encik Josu untuk menyampaikan ceramah kita pada pagi ini yang bertajuk Kesan COVID-19 dalam Pengurusan Kewangan dan Cara Menanganinya. Dipersilakan. Selamat pagi dan selamat bersiaran bersama saya. Sedikit perkongsian. Jadi saya ambil sedikit kesempatan untuk bantu diri kita sendiri. Okey? Tidak ada orang lain dapat membantu kita mengenai pengurusan kewangan. Hanya diri kita. Okey, jadi slot saya kesan-kesan ini secara tidak langsung mengganggu kehidupan kita. Okey, apabila mengganggu kehidupan kita, kita perlu marah? Tidak. Kita perlu hidup bersama kesan ini, ini, terutama sekali ekonomi. Kita kena sesuaikan diri kita. Adakah kita perlu marah? Mau buat apa-apa? Kita tidak ada duit, kita tidak mau buat apa-apa? Tidak. Okey? Saya bagi tahu tidak. Kita kena terus memandang ke depan. Disebabkan kita kena lebih berusaha. Sesuaikan diri kita supaya kesan itu menjadi sebati dengan kita. Okey? Sebab itulah kita diberi peluang untuk bersama-sama pada pagi ini. Okey, saya ambil info ini dari LPPKN, okey, kesan pandemik COVID-19. Saya hanya menjuruskan kepada topik kecil ini yang saya warnakan merah ini. Okey? Penyelarasan kewangan yang dilakukan disebabkan COVID-19. Okey, yang pertama, tidak makan di luar. Saya percaya sejak tahun lepas COVID-19 ini melanda, ramai di antara kita sudah terbiasa masak di rumah. Okey, sudah terbiasa masak di rumah dan jarang makan di luar. Sebab itu hampir separuh mengatakan tidak makan di luar. Okey, tidak makan di luar. Okey, yang kedua, 44% memotong belanja bulanan. Maksudnya memotong belanja bulanan, mereka ada simpanan mungkin. Sebab tidak berbelanja, di rumah sahaja, kerja pun dari rumah, bergerak pun tidak dapat bergerak ke mana-mana, aktiviti sosial pun terhad, jadi mungkin dia memotong belanja bulanan untuk simpanan. Okey? Yang ketiga, 40% mengeluarkan simpanan. Ini adalah mereka yang terkesan pandemik. Saya percaya pagi ini ada di kalangan warganet juga mempunyai pengalaman yang sama, terkesan. Okey, apabila anda terkesan dengan pandemik COVID-19 ini,
maka betullah ruangan ini Anda bersama saya. Okey, Anda bersama saya. 28% lagi mencari pekerjaan ataupun kerja sampingan yang mereka rasa pendapatan mereka sudah berkurangan. Mereka perlu mencari pekerjaan baru ataupun kerja sampingan. Inilah kesan-kesan pandemik terhadap ekonomi kita. Okey, jadi, sedikit info untuk pengurusan kewangan pada pagi ini, kita perlu tahu dahulu, okey, perlu tahu perbelanjaan kita, keperluan kita, kehendak kita, okey. Jadi, yang pertama adalah belanja keluarga. Faktor yang mempengaruhi belanja wang keluarga kita, okey. Yang pertama adalah pendapatan keluarga. Pendapatan keluarga ini pendapatan andai kata suami isteri bekerja adalah pendapatan suami isteri. Saya percaya mereka yang berpendapatan tinggi kurang terkesan. Bukan tidak terkesan, semua orang terkesan dengan pandemik ini. Tetapi mereka yang berpendapatan tinggi jadi keperluan. Betul. Sekarang mana-mana kita perlu internet. Kalau tidak ada internet, secara tidak langsung anda tidak dapat scan MySejahtera. MySejahtera perlu kemampuan. Okey? Dapat beza keperluan dan kehendak dari 3 contoh tadi? Okey? Di barang. Satu contoh lagi, andai kata setiap bulan anda berbelanja, membeli barang, anda kena buat perbandingan. Okey, perbandingan mall itu yang menjadi kehendak. Keperluan anda adalah membeli keperluan harian. Kehendak anda adalah membuat perbandingan dari segi harga. Okey? Itu kehendak. Sekarang kita tidak dapat lari dari keperluan dan kehendak. Kita kena bijak. Okey, kita kena bijak untuk melihat keperluan dan kehendak. Terutama sekali dari semasa membeli keperluan harian. Okey? Di sini boleh faham, oh? Okey, saya teruskan. Andai kata kalau tidak faham, boleh type di ruangan chat, kita boleh bincang selanjutnya. 3 perkara ini mesti dijelaskan dan dikongsikan. Okey? Apabila 3 perkara ini anda faham, saya percaya pengurusan perbelanjaan anda sudah mantap dan perlu dibaiki dari semasa ke semasa. Yang pertama anda perlu faham, okey, yang sudah tahu itu mungkin boleh refresh balik, okey, boleh kongsikan bersama dengan warganet yang lain. Pendapatan. Pendapatan adalah sumber utama anda yang kita panggil gaji. Yang anda banyak buang masa, anda banyak buang tenaga. Yang anda berusaha setiap hari bekerja. Okey? Mungkin ada yang kerja shift, ada yang kerja office hour, jam 8 turun, jam 5 petang balik. Okey? Itu adalah pendapatan. Kalau yang berjual mungkin awal pagi masak, lepas tu jam sekian pergi berjual, dapat, okey, itu adalah pendapatan anda. Okey? Itu adalah pendapatan anda. Okey? Sekarang, pendapatan sampingan. Di zaman ini, ramai sudah tahu macam mana mencari pendapatan sampingan. Untuk mencari pendapatan sampingan, anda perlu ekstra masa, tenaga untuk melakukan
kerja tersebut. Sebagai contoh, ada yang membuat kek sekarang. Waktu mula-mula awal-awal pandemik ini berlaku, banyak orang menawarkan membuat kek. Mula-mula itu sebagai hobi sahaja. Akhirnya dia pasarkan membuat kek. Okey, membuat kek. Jadi pendapatan itu adalah sumber yang kita dapat itu, duit yang kita dapat itu dipanggil pendapatan sampingan. Di luar tugas hakiki kita, tugas, utama kita. Okey? Macam, yang berjual. Okey, berjual. Berjual di pasar. Pagi Anda berjual sayur di pasar. Petang Anda, menolong orang menanam sayur, okey, ataupun Anda menolong orang membersihkan, rumah, ataupun Anda, eee, menolong memotong rumput, okey, di kawasan-kawasan. Itu adalah pendapatan sampingan yang tidak mengganggu pendapatan rutin Anda. Okey, yang tidak mengganggu pendapatan rutin Anda. Okey, boleh faham di situ, oh? Okey, seterusnya perbelanjaan. Perbelanjaan ini semua keperluan yang Anda beli dan hutang yang Anda bayar, dikira perbelanjaan. Semua. Okey? Hutang Anda ataupun keperluan yang Anda beli, itu dipanggil perbelanjaan. Saya ada letak di sana 30% daripada pendapatan. Ini bagi mereka yang sudah dapat mengawal perbelanjaan. Bagi mereka yang sudah dapat mengawal perbelanjaan, baiklah mereka gunakan 30% pendapatan itu sebagai perbelanjaan. Supaya selebihnya adalah simpanan. Okey, simpanan. Simpanan di sini adalah tadi saya katakan 30% daripada pendapatan adalah simpanan. Okey, supaya kita dapat menggunakan simpanan kita apabila kita menghadapi apa-apa sahaja kecemasan. Semoga, simpanan ini menyenangkan kita satu hari nanti. Okey, tiga perkara ini anda betul-betul kena tahu. Sebab inilah yang berlaku kepada kita apabila kita mendapat bantuan, kita mendapat gaji, okey. Secara tidak langsung, 3 perkara ini perlu anda disiplinkan. Pendapatan mesti ada, pendapatan ada, baru ada perbelanjaan. Pendapatan ada, barulah ada simpanan. Okey? Tidak ada perbelanjaan, tidak ada simpanan. Pendapatan ada perbelanjaan. Pendapatan ada, simpanan ada. Okey? Anda kena sedar berapa pendapatan Anda, berapa perbelanjaan Anda, berapa simpanan Anda. Itu Anda kena tahu supaya senang untuk Anda mengurus sumber kewangan Anda. Okey, peratus-peratus saya sudah bagi. Pada mula-mula untuk kita melangkah pada mulanya, okey, yang belum pernah 30% simpanan, 70% adalah perbelanjaan. Hari demi hari kita kena berubah, kita kena tingkatkan diri kita, okey. Kita cuba kurangkan
dari 70% kepada 50%, 50% kepada 40% dan seterusnya. Dan yang akhir sekali, kalau kita boleh belanja 30% dari pendapatan kita, itu sudah cukup-cukup baik. Okey, sudah cukup-cukup baik. Okey, apa yang Anda fikirkan sekarang dalam slot ini? Saya percaya saya percaya Anda sama dengan saya, mau tambah tabungan, mau kurangkan perbelanjaan, mau kurangkan berhutang, okey? Dulu saya tidak terfikir tentang perkara ini. Apabila pertama kali saya mengikuti pengurusan kewangan pada 2016, saya mengambil inisiatif saya perlu berubah. Akhirnya perkara itu saya dapat, secara perlahan-lahan dan saya fikir untuk saya kongsikan, saya kena ajak, orang ramai berfikir macam mana saya fikir. Untuk tambah tabungan, macam mana kita kurangkan perbelanjaan, kita kurangkan hutang. Okey? Baik. Kalau Anda fikir seperti itu, teruskan bersama saya. Untuk kita sama-sama, macam mana kita mau tambah tabungan, macam mana kita mau kurangkan perbelanjaan kita, kurangkan hutang kita. Okey. Okey. Terdapat 7 langkah untuk saya kongsikan kepada warganet. 7 langkah ini yang saya fikir adalah cukup baik, bukan yang terbaik. Cukup baik untuk menjadi pedoman kita menangani, menangani andai kata kita mempunyai implikasi kewangan. Andai kata Anda berada di situasi yang pertama, pendapatan lebih besar daripada simpanan, tambah perbelanjaan. Ini adalah mereka yang mempunyai pengurusan kewangan yang baik. Mereka yang berada di situasi ini sudah memahami bahawa pengurusan kewangan itu sangat-sangat penting. Okey? Untuk mencapai situasi ini, Anda perlu masa dan disiplin. Anda perlu masa dan disiplin. Okey? Andai kata Anda berada di situasi yang kedua, pendapatan tolak simpanan sama dengan perbelanjaan. Ini adalah mereka yang cukup-cukup makan. Pendapatan mereka cukup untuk simpanan, okey, dan perbelanjaan. Habis. Okey, habis. Pendapatan tolak simpanan sama dengan perbelanjaan. Jadi perbelanjaan dia habis. Okey, cukup-cukup sahaja. Okey, cukup-cukup. Okey, andai kata Anda berada di dalam situasi yang ketiga, pendapatan lebih besar daripada perbelanjaan, lebih besar daripada pendapatan tolak simpanan. Mungkin kita sudah nampak cukup baik. Kita buat, simpanan yang banyak. Kita buat simpanan yang banyak. Kan pendapatan besar, perbelanjaan kecil, dan pendapatan, tolak simpanan kita besar, bermaksud simpanan kita besar, tetapi setiap ketika, setiap masa, kita perlu ambil simpanan kita itu menjadi perbelanjaan.
Ini kebiasaan. Ini kebiasaan yang perlu disiplin yang tinggi. Saya tidak nafikan mula-mula untuk kita mula-mula belajar, belajar untuk membuat simpanan, kita akan ambil simpanan kita menjadi perbelanjaan. Tetapi jangan habiskan simpanan Anda sebagai perbelanjaan. Okey, jangan habiskan. Alangkah baiknya kita tinggalkan. Tidak apa, itu mula-mula. Kita kena latih. Kalau ada yang tanya saya, salahkah situasi ketiga? Tidak salah. Cuma kita kena belajar disiplin lagi. Disiplin lagi. Disiplin di sini melihat keperluan dan kehendak. Andai kata Anda masih kurang jelas dengan keperluan dan kehendak, Anda kena tengok balik apa yang saya jelaskan. Okey, untuk keperluan dan kehendak. Okey, situasi keempat, pendapatan sama dengan perbelanjaan. Tidak ada simpanan. Semua pendapatan itu adalah perbelanjaan. Situasi ini perlu latihan. Di mana kita boleh cari, okey, di mana kita boleh cari untuk kita membuat simpanan. Bagi golongan 4 ini tidak mustahil. Tidak mustahil ada di kalangan kita. Okey, di kalangan kita. Tidak mustahil. Semua pendapatan itu habis untuk perbelanjaan. Malah tidak cukup. Seperti situasi kelima. Okey? Tapi andai kata Anda berada di situasi keempat, tidak terlambat saya katakan Anda terus bersama saya untuk kita mencari di mana kita boleh membuat simpanan. Okey? Tidak salah. Kita kena cari. Andai kata Anda berada dalam situasi kelima, pendapatan kurang dari perbelanjaan, berbelanja melebihi pendapatan, situasi ini Anda kena sedar, okey? Lihat balik diri sendiri, lihat balik pekerjaan Anda, lihat balik pendapatan Anda. Okey? Di mana Anda perlu kurangkan. Di mana Anda perlu mencari sumber pendapatan sampingan. Supaya at least Anda berada dalam situasi nombor 4. Jangan berbelanja melebihi pendapatan. Okey, jangan berbelanja melebihi pendapatan. Apabila Anda dapat mengawal perbelanjaan Anda, saya percaya terus terang 100% kita dapat kawal belanja kita, hati kita pun akan jadi senang. Kita akan lega. Tidur kita pun lena. Semua langkah ini memerlukan satu niat murni dari kita. Satu keikhlasan, satu ketetapan yang perlu timbul dahulu dalam diri kita. Okey? Warganet semua, boleh masih mengikuti dengan saya? Okey, terima kasih bagi respon. Okey? Jadi, dalam 7 langkah ini, kita kena bermula satu persatu. Andai kata Anda sudah mengalami situasi satu persatu dari situasi 1 hingga 5, saya percaya situasi yang pertama adalah semua orang inginkan. Dan tidak mustahil semua kita boleh berada di situasi yang pertama. Yang penting, perkara nombor 7 Anda mulakan dahulu. Bila perkara nombor 7 Anda mulakan dahulu, perkara nombor 6 akan menyusul seterusnya sehinggalah Anda mencapai situasi yang pertama
mempunyai pengurusan kewangan yang baik. Betul, warganet semua? Itu yang Anda inginkan, betul? Oke, terima kasih. Terima kasih yang bagi respon. Oke. Bagi mereka yang berada dalam situasi yang nombor berapa tadi? Nombor 5 kan? Yang pendapatan kurang daripada perbelanjaan. Okey, bagi mereka yang perbelanjaan melebihi pendapatan dan tidak ada simpanan, ini adalah salah satu cara yang boleh saya kongsikan. Dan perkara ini, dari 5 perkara ini, 3 ataupun 4 sudah saya buat dan masih saya ikuti sehingga ke hari ini. Masih saya amalkan maksud saya. Okey, yang pertama. Yang pertama ini menjadi tabiat utama saya. Simpan sebelum berbelanja. Saya mesti simpan dahulu sebelum saya berbelanja agar saya tidak mengalami implikasi. Agar saya tahu bahawa andai kata saya ada implikasi, saya masih ada sumber kewangan yang boleh saya gunakan. Sebab itu saya suka simpan dahulu sebelum berbelanja. Yang kedua, simpanan duit shilling. Bagi mereka yang berbelanja, okey, pendapatan sama dengan berbelanja, okey, sama-sama, situasi nombor 4, okey, situasi nombor 4 betul, okey. Simpanan sama dengan berbelanja sama, boleh amalkan ini. Saya percaya kita berbelanja, kita banyak dapat duit shilling. Simpanlah duit shilling itu. Dan duit shilling itu kita boleh gunakan lagi. Yang ini yang saya amalkan kepada anak-anak saya. Simpan duit shilling. Saya pergi membeli barang, ada baki duit shilling, saya akan beri kepada anak saya untuk mereka simpan di dalam tabung. Anak saya nombor 1, semua jenis duit shilling saya akan beri kepada dia untuk dia simpan dalam tabung dia. Andai kata saya ada duit 50 sen yang lama ataupun yang baru, saya akan beri kepada anak nombor 2 saya. Dalam tabung dia semua duit 50 sen sahaja. Dari dulu sehingga sekarang saya amalkan situasi itu. Okey. Pilihan ketiga adalah pilih warna duit yang Anda suka. Okey. Yang ini pilih warna duit, saya pernah buat satu ketika dahulu, iaitu warna duit RM50 saya pernah simpan. Asal adalah, kecuali saya withdraw RM50 untuk keperluan lain, itu tidak saya simpan. Okey. Asal ada, yang saya rasa saya mau simpan, terutama sekali yang ada nombor 3 digit, nombor yang sama. Ada yang pernah buat seperti itu? Oke, saya adalah salah seorang yang buat seperti itu, sehingga hari ini. Kalau ada duit yang 3 digit sama, even RM100, saya simpan. Oke, sehingga hari ini. Itu menjadi kebiasaan saya, oke. Asal ada 3 digit, nomor akhir yang sama, saya akan simpan, oke. Istri saya, dia akan simpan mengikut warna, sehingga hari ini. Sebab, saya katakan kamu perlu ada satu cara untuk, eee, menyimpan duit, oke. Dan yang seterusnya, simpan RM1 setiap hari. Ini saya amalkan kepada anak saya waktu bersekolah. Kalau saya bagi dia duit, dia mesti simpan separuh. Okey, separuh daripada duit yang saya bagi. Terserah, okey, terserah. Berapa sahaja saya bagi pada hari itu, dia mesti simpan separuh. Okey.
Jadi, amalan ini boleh kita pupuk kepada anak kita dari mula, supaya mereka terbiasa. Pada mulanya sangat susah, sangat susah. Okey? Yang terakhir sekali, bermula dengan RM30. Okey, yang ini mungkin agak susah, tetapi tidak salah kita amalkan. Okey, tidak salah kita amalkan. Hari pertama, 1 hari bulan kita simpan RM30. 2 hari bulan kita simpan RM29. Okey? 3 hari bulan kita simpan RM28. 4 hari bulan kita simpan RM27. Begitulah sehingga 30 hari bulan kita simpan RM1. Akhirnya 1 bulan itu kita ada RM400 lebih. Inilah antara cara-cara yang menabung yang menurut saya boleh digunakan. Okey, boleh digunakan. Saya suka menabung bersama isteri saya. Kita menabung, simpan ke dalam satu akaun, setiap bulan kita gunakan tabungan itu untuk kita pergi melancong, untuk kita bawa anak-anak pergi jalan-jalan. Itu adalah pilihan, kami yang digunakan sehingga hari ini. Tabungan kami itu juga digunakan untuk membeli pakaian keperluan sekolah anak-anak. Ha, itulah cara beza itu tabungan, saya dengan isteri, saya ada tabungan sendiri untuk digunakan hari kecemasan. Tabungan itu untuk, eee, kita amalkan, eee tabungan bukan individu, tapi bersama. Saya ada tabungan saya sendiri, dia ada tabungan dia sendiri. Dan ini tabungan kita bersama. Bersama maksudnya satu keluarga kita guna untuk kita beli keperluan ataupun kita bawa anak-anak jalan-jalan. Ah, itu cara tabungan kami berdua. Kita kena konsisten. Mula-mula memang agak payah, tapi percayalah disebabkan tabungan itu saya sudah bawa anak-anak pergi melancong dalam negara sahajalah, ha, dan kita guna untuk saya balik ke Sabah juga. Okey? Sebab saya asal Sabah, orang Sabah, jadi setiap tahun kita akan guna tabungan itu untuk balik. Jadi 2 tahun ini sudah tidak balik ke Sabah, jadi tabungan itu kita guna untuk beli keperluan lain yang boleh, membuatkan hati kita senang, boleh, mengurangkan tekanan bagi kita. Itulah guna dia tabungan itu. Okey, di samping kita mencari cara untuk kita mengurangkan tekanan. Okey, banyak manfaat apabila kita menabung ini. Okey. Dalam menabung ini, dalam pengurusan kewangan, perkara yang paling penting adalah bajet. Macam mana kita mau mengawal bajet kita? Bajet adalah perkara paling penting untuk mengurus perbelanjaan kita dan mendisiplinkan pendapatan kita yang terhad itu. Okey, semua perkara perlu bajet. Maksud bajet di sini, adakah anda ada menetapkan perbelanjaan anda setiap bulan? Berapa belanja anda setiap bulan? Berapa keperluan yang anda perlu beli setiap bulan? Itulah dikatakan bajet. Okey? Bajet. Berapa yang perlu anda simpan? Berapa yang perlu anda belanja? Berapa pendapatan anda? Semua itu dipanggil bajet. Okey? Semua itu dipanggil bajet untuk anda kawal selia. Kawal selia duit anda. Jangan pernah meragui bajet anda. Apabila anda mempunyai disiplin yang kuat mengenai bajet, anda tidak akan mengalami implikasi kewangan. Percayalah. Okey?
dalam menentukan bajet, okey, dalam menentukan bajet, yang pertama, okey, kelebihan dia apabila kita menentukan bajet, kita dapat menambah nilai harta bersih. Yang kedua, kita dapat menabung untuk kecemasan. Apabila kita menghadapi kecemasan, kita boleh menggunakan duit simpanan kita ketika kecemasan. Apabila kita membuat bajet, kita hidup mengikut kemampuan. Okey? Apabila kita hidup mengikut kemampuan, secara tidak langsung, ianya memupuk kita menabung. Okey? Memupuk kita menabung. Dalam menabung ini, perkara yang paling penting, okey, menabung sebelum berbelanja. Dorong diri anda dengan menetapkan matlamat kewangan. Jadikan tabiat menabung satu cabaran. Bukan senang untuk kita menabung, tetapi jadikanlah langkah pertama kita untuk menabung menjadi tabiat kita sehingga selama-lamanya, sehingga kita senang di kemudian hari. Simpan sebahagian daripada durian runtuh. Durian runtuh maksudnya di sini kita dapat pendapatan, bantuan ataupun gaji ataupun bonus yang tidak disangka-sangka. Kita simpan. Jangan kita guna habis. Okey? Percayalah, sikit-sikit kita simpan, lama-lamanya ia menjadi bukit, menjadi banyak. Percayalah. Okey? Saya rasa, itu sahaja perkongsian saya untuk hari ini. Terima kasih kepada warganet semua kerana sudi bersama saya selama, lebih kurang 1 jam. Terima kasih kepada Pustaka Negeri Sarawak bahagian Sibu kerana sudi menjemput saya. Uh, saya ucapkan terima kasih dan saya minta maaf andai kata saya terkasar bahasa, tersilap tingkah, okey. Yang baik semuanya datang daripada Tuhan, yang lemah, yang kurang itu datang daripada diri saya sendiri. Saya ucapkan minta maaf, saya ucapkan terima kasih kepada Pustaka Negeri Sarawak bahagian Sibu kerana menjemput saya. Saya serah balik kepada moderator untuk slot seterusnya. Terima kasih. Demikianlah ceramah yang telah disampaikan oleh Encik Josu sebentar tadi. Jadi sebelum mengakhiri segmen ceramah kita pada hari ini, saya selaku wakil dari pihak Pustaka Negeri Sarawak Sibu ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Josu kerana sudi meluangkan masa bersama-sama kita pada hari ini. Semoga info yang telah disampaikan oleh beliau dapat menjadi panduan yang bermanfaat kepada kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum.